Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Saya ingin memulakan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah atas lantikan sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang baru dan juga moga Dewan Yang Mulia ini dapat diuruskan dengan baik dan juga transformasi ataupun reformasi Parlimen dapat dilaksanakan. Terus kepada perbahasan saya. Pertama dan asas perjuangan ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak akan terus berbahas dalam ruang konsep Sarawak First ataupun utamakan Sarawak dan kekal memperjuangkan hak berasaskan apa yang terdapat dalam Perlembagaan, Perjanjian Malaysia 1963 dan juga IGC Report. Dalam pada masa yang sama adalah menjadi tanggungjawab sebagai rakan kongsi yang membolehkan Kerajaan Persekutuan ditubuhkan dan penglibatan ahli Parlimen GPS di dalam Kabinet akan menunaikan tanggungjawab mereka kepada rakyat Malaysia. Menteri Kanan Kabinet dari Sarawak adalah pemimpin untuk Malaysia dan juga bukan hanya berkhidmat untuk Kerajaan Sarawak. Selagi Sarawak diperlukan di dalam Persekutuan adalah menjadi tanggungjawab untuk memastikan Malaysia bergerak ke hadapan dan menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Pengalaman 55 tahun bersama Barisan Nasional dan 22 bulan di bawah Pakatan Harapan cukup bagi saya menilai semula kedudukan Sarawak dalam Persekutuan. Saya turut menyatakan rasa syukur kepada Kerajaan Sarawak yang telah berjaya dengan izin exercise our constitution rights ke atas cukai jualan SST 5% ke atas produk minyak yang perlu dibayar oleh Petronas. Saya menegaskan agar Petronas dapat membayar dan juga berdisiplin menunaikan tanggungjawab tersebut. Saya juga menegaskan bahawa Sarawak akan meneruskan tuntutan peruntukan khas yang adil berlandaskan yang termaktub di dalam Perlembagaan 112D, kenaikan kadar daripada 16 juta kepada 32 juta pada tahun lepas akan kami terima, tetapi dengan syarat pihak Persekutuan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional perlulah mengemukakan formula yang teliti penentuan kadar grant khas ini. Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung adalah kepunyaan kita semua. Tidak terlintas di hati kami untuk menekan dan meranapkan Persekutuan dengan ketuntutan yang keterlaluan. Tetapi baru-baru ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak telah menyatakan perlunya untuk kita menilai semula apa yang perlu dituntut oleh rakyat Sarawak, iaitu memberi 1/3 kerusi Parlimen kepada Sabah dan juga Sarawak. Ini adalah merupakan sesuatu perkara yang telah lama diperjuangkan dan juga telah lama diperkatakan oleh ahli-ahli Parlimen yang lepas. Dan juga saya berharap tuntutan ini agar kita dapat berbincang dengan tenang, teratur dan bukan berbincang ataupun berbahas dengan emosi. Ini memandangkan di dalam artikel 236(a) menyatakan bahawa komposisi Parlimen disarankan di dalam laporan Cobalt Commission bahawa kita memerlukan kursi yang bukan berdasarkan populasi tetapi berdasarkan keluasan dan juga potensi negeri Sabah dan juga Sarawak. Maka dengan itu saya menyarankan adalah wajar Dewan ini membincangkan dengan teliti berkenaan tuntutan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak yang telah disokong oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Saya melihat beberapa minit yang lepas di portal Facebook Sinar Harian seramai lebih hampir 9,000 undian telah dibuat berkenaan tentang adakah wajar Kerajaan Sarawak menuntut kerusi 1/3 di dalam Parlimen. Dan saya melihat respon kebanyakan netizen di dalam Facebook amat negatif. Dan ini adalah merupakan gambaran sebenar bagaimana rakyat Malaysia melihat Sabah dan juga Sarawak. Saya terus kepada isu sekolah daif dalam konteks negeri Sarawak. Pada tahun lepas, saya telah berbahas dan juga telah membidas mantan Menteri Pendidikan yang menyatakan bahawa RM1 bilion adalah hadiah berdasarkan rasa kasih sayang beliau kepada Sarawak. Saya sangat marah kepada kenyataan tersebut memandangkan 1 bilion itu bukan adalah hadiah kepada kerajaan
kepada Sarawak, tetapi adalah duit yang perlu dibayar oleh Sarawak dan sepatutnya wang 1 bilion itu dibayar mengikut jadual. Malangnya, mantan Menteri Kewangan berulang kali mengeluarkan kenyataan seolah-olah Sarawak berhutang terlalu banyak kepada kerajaan persekutuan. Selain daripada itu juga saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Sungai Petani pada minggu lepas yang menyatakan bahawa isu sekolah daif ini telah berlega di dalam parlimen ini dalam satu jangka yang sangat panjang. Kerajaan Barisan Nasional menjanjikan wang sebanyak 1 bilion pada bajet 2017 tetapi dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Isu sekolah daif dipolitikkan. Jawapan menteri seperti isu pembekalan elektrik di negeri Sarawak. Kerajaan Sarawak telah menghulurkan wang sebanyak 50 juta. Di dalam Dewan, menteri menjawab bahawa distribusi sebanyak 9 buah sekolah akan diselesaikan. Bagaimana untuk saya meletak muka saya untuk berdepan dengan masyarakat? Bayangkan salah sebuah sekolah di Parlimen Sibuti, SK Sungai Saeh. Tiang elektrik hanya beberapa meter saja daripada rumah panjang, tetapi sekolah tidak dibekalkan elektrik. Sebaliknya diteruskan pembekalan diesel dan juga pembekalan diesel ini tidak membolehkan sekolah beroperasi selama 24 jam. Selain daripada itu juga saya telah mendengar kenyataan Menteri Kewangan pada bulan Februari yang lepas. Mantan Menteri Kewangan Pakatan Harapan telah menyatakan dan membidas kerajaan Sarawak bahawa peruntukan sekolah daif bukan digunakan untuk pembinaan pergabungan sekolah. Saya ingin menganjurkan kepada Menteri Pendidikan yang sedia ada supaya turun ke Sarawak. Saya menjemput Menteri datang ke Parlimen Sibuti untuk melihat isu ini dengan lebih dekat. Ada sesebahagian sekolah di Sarawak perlu digabungkan supaya tidak ada apa yang kita katakan sekolah kurang murid di Sarawak. Kalau kita lihat di Sarawak, di luar bandar, kita sudah boleh sebenarnya menganjurkan sekolah, memandangkan sekolah kurang murid itu banyak dan social distancing memang ada. Ada sekolah di kawasan Parlimen Sibuti, darjah 1 hanya seorang murid saja. Sekiranya sekolah-sekolah ini tidak dikaji dan tidak digabung, adakah mereka akan mendapatkan pendidikan yang setimpal ataupun yang bermaruah kepada anak-anak Sarawak? Selain daripada itu juga, saya menyokong usaha kerajaan daripada Barisan Nasional diteruskan Pakatan Harapan berkenaan pembinaan sekolah daif melalui kaedah IBS. Walaupun demikian, saya bimbang. Adakah kaedah IBS ini akan bertahan dalam tempoh 10 ke 15 tahun? Dan ada juga sekolah-sekolah daif ini tidak sesuai dibina melalui kaedah IBS. Kerajaan, wakil kerajaan, pegawai pendidikan perlu turun ke bawah melihat kondisi tanah, geografi kawasan sekolah daif tersebut. Bagi sekolah di kawasan Parlimen Sibuti, saya ingin memohon agar sekolah SK SMK Luar Bandar Miri yang sedang menjalankan sesi persekolahan 2 sesi dapat ditambahkan bangunan ataupun kelas. Dan juga saya mencadangkan untuk RMK ke-12 agar ditambahkan lagi sekolah menengah di kawasan pentadbiran PPD Subis. Selain daripada itu, saya ingin bercakap berkenaan tentang pembelajaran di atas talian. Sama seperti isu yang dibangkitkan oleh oleh Yang Berhormat Hulu Rajang, sama di kawasan saya, kawasan pinggir bandar pun yang dekat dengan lapangan terbang Miri, ada masih lagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai perkhidmatan Unify. Saya bersyukur kerajaan yang lepas telah mengusahakan agar kawasan Taman Tengku dipasangkan perkhidmatan internet Unify ini. Tetapi kawasan-kawasan pinggir bandar seperti di Bakam, di Berayak masih belum lagi mempunyai talian ataupun capaian internet yang baik. Saya mengambil contoh salah seorang pelajar Unimas yang telah menghantar email berpuluh-puluh kali kepada saya yang bernama Farah Jokdin yang tinggal di Kampung Satap yang menyatakan bahawa mereka mempunyai menara telekomunikasi yang dekat tetapi tidak mempunyai capaian internet. Saya tidak tahu siapakah silap, adakah pembekal telekomunikasi ataupun SKMM. Selain daripada itu, saya ingin memetik artikel daripada seorang doktor pensyarah iaitu Dr. Nurianti Jalil yang berasal daripada Kampung Bakam Miri
yang merupakan pensyarah di Northern State University Evidence, South Dakota, USA, yang menyatakan bahawa dalam kajian semasa PKP, 67.1% daripada 574 responden yang menyatakan rasa tidak puas hati kepada capaian internet semasa di Sarawak ataupun di Sarawak Timur. Saya juga ingin memetik kajian beliau, sebanyak 51.9% responden menyatakan bahawa aduan kepada pihak berkenaan tetapi tiada tindakan yang memuaskan diambil. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pegawai SKMM yang telah menyediakan respon kepada ahli parlimen berkenaan tentang capaian internet di kawasan Parlimen Sibuti. Seterusnya, saya ingin membahaskan berkenaan tentang kedudukan pertahanan negara di Kepulauan Borneo. Kita tahu bahawa kerajaan Indonesia akan memindahkan ibu negara mereka ke Kalimantan Timur. Dan juga menjelang 2024, ibu negara Indonesia akan beroperasi sepenuhnya. Dan juga baru-baru ini saya telah membaca bahawa pihak ketenteraan Indonesia telah menghantar dan juga telah merangka satu strategi untuk menempatkan military base yang penuh di kawasan Kalimantan. Saya ingin mengetahui daripada Menteri Pertahanan apakah langkah-langkah strategik kerajaan memandangkan kerajaan Indonesia telah membina dan menyiapkan 1,900 km jalan perbatasan di sepanjang sempadan Malaysia dan Kalimantan. Dan juga pada masa kini mereka sedang membina jalan-jalan paralel menuju ke Sarawak dan Sabah. Ini adalah merupakan perancangan strategik memandangkan Sabah dan Sarawak mempunyai sumber. Mungkin kerajaan Indonesia telah merancang dengan teliti bagaimana untuk menghasilkan pendapatan hasil daripada Sabah dan juga Sarawak melalui jalan-jalan dan juga penempatan military base mereka ini. Saya juga concern dengan isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong berkenaan tentang keselamatan di lautan China Selatan ataupun di lautan Malaysia. Saya bersetuju bahawa isu ini banyak diperkatakan oleh Yang Berhormat Arau berkenaan beting petinggi ahli di mana nelayan-nelayan, pekerja-pekerja sektor minyak dapat melihat kapal tentera lalu lalang di kawasan tersebut. Saya juga mendesak agar kerajaan dapat memikirkan sesuatu. Sebagai contoh untuk mendirikan menara ataupun bendera, tiang bendera yang besar ataupun tiang bendera gergasi ini di beting petinggi ahli supaya untuk menampakkan bahawa kedaulatan beting petinggi ahli itu adalah hak milik Malaysia. Selain daripada itu juga saya ingin menyebut berkenaan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sarawak telah menggariskan dalam pelan ekonomi baru pasca COVID-19 menjelang 2030, sumber tenaga boleh diperbaharui adalah merupakan salah satu tunjang kepada peneraju ekonomi Sarawak. Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sarawak juga telah banyak memperkatakan berkenaan tentang isu green hydrogen. Dan juga saya berharap agar pihak kerajaan dapat mengiktirafkan hidrogen hijau ini sebagai salah satu polisi dan juga dasar kepada kerajaan. Selain daripada itu, saya ingin memohon kepada pihak kerajaan agar dapat mengiktirafkan sumber tenaga hidro mega di Sarawak sebagai salah satu definisi tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia. Ini akan membolehkan pencapaian penggunaan tenaga RE ini dapat dicapai menjelang 2025. Selain daripada itu juga, ekonomi hidrogen merupakan perkara yang banyak telah dibincangkan di kebanyakan negara dunia. Jepun membeli hidrogen di Australia. Negara-negara Eropah banyak menghasilkan tenaga-tenaga hidrogen dan juga Sarawak mampu menghasilkan tenaga hidrogen hijau ini melalui proses elektrolisis, memandangkan kami mempunyai sumber tenaga elektrik dan air yang sangat murah. Selain daripada itu, satu isu penting yang saya ingin kemukakan di dalam Dewan adalah berkenaan kebakaran rumah panjang. Dalam tempoh sebulan, hampir 3 buah rumah panjang telah terbakar. Kesan kebakaran rumah panjang di Sarawak ini adalah sangat besar, memandangkan ia melibatkan ramai ketua isi rumah dan juga anak-anak. Untuk membina sebuah rumah panjang bukanlah satu perkara yang mudah untuk membina sebuah rumah panjang
di kampung. Ini melibatkan kos dan juga keperluan kewangan. Saya berharap agar pihak kerajaan dapat mewujudkan semula skim pinjaman rumah panjang. Dan juga saya ingin bertanyakan kepada menteri yang bertanggungjawab berkenaan tentang penubuhan jawatan kuasa rumah panjang yang telah dibangkitkan oleh kerajaan Pakatan Harapan yang lepas. Apakah status jawatan kuasa tersebut? Dan juga saya berharap agar pihak kerajaan dapat membantu rumah-rumah panjang di Sarawak dengan melengkapkan bekalan pili bomba dan juga hos-hos pemadam api. Ini mungkin sesuatu yang agak remeh dilihat tetapi sangat penting kepada jiwa-jiwa dan juga masyarakat di rumah panjang. Selain daripada itu juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih bahawa Balai Bomba Batu Nia walaupun setelah bertahun-tahun terbengkalai akhirnya telah siap. Selain daripada itu juga saya ingin menyatakan di dalam Dewan ini sokongan kepada penganjuran parlimen digital oleh anak-anak muda. Salah seorang ahli parlimen ataupun peserta parlimen digital berusia 15 tahun. Berasal daripada Sarawak, merupakan seorang pelajar sekolah rendah bernama Marcella Ling. Dan ini menunjukkan bahawa anak-anak muda di Sarawak sudah bersedia. Walaupun demikian, saya berharap agar Menteri Belia dan Sukan bawah Kerajaan Perikatan Nasional GPS ini dapat pergi lebih jauh ke luar-luar bandar. Saya dapat melihat sepanjang 22 bulan, saya lihat mantan Menteri Belia dan Sukan daripada Rembau sekurang-kurangnya sampai ke kawasan Kapit ataupun Hulu Rajang. Tetapi mantan Menteri Belia dan Sukan hanya datang ke Bandaraya Kuching tetapi tidak mempunyai satu substan yang sangat jelas apakah yang ingin beliau perjuangkan bagi anak-anak muda di kawasan pinggir bandar, pendalaman dan juga luar bandar. Walaupun demikian, saya berharap agar suara-suara anak muda ini tidaklah dipelekehkan. Saya faham anak-anak muda mungkin tidak mempunyai pengalaman yang cukup, tetapi rasa untuk menyumbang sesuatu kepada kerajaan itu wujud. Dan juga saya ingin membandingkan sekiranya saya sebagai ahli parlimen muda daripada Sarawak, mungkin rakan saya di belakang seperti Mas Gading ataupun MP Kota Belud, jika dibandingkan dengan MP seperti Pematang Power. Ahli-ahli yang berhormat, dah 5:31. Boleh saya tamatkan sikit je. Habiskan 20 minit yang di-Ketua. Boleh, 2 boleh, minit 13. Boleh? Boleh, 3 minit je. Jika dibandingkan isu yang dibangkitkan oleh YB-YB muda daripada Pakatan Harapan seperti Lembah Pantai, Pematang Pau, jurang perbezaan perbincangan kami sangat berbeza. Mungkin Mas Gading masih bercerita berkenaan tentang jambatan. Saya masih bercerita tentang jalan-jalan kebun. Masih bercerita tentang perlunya anak muda kami memanjat pokok untuk mendapatkan signal talian capaian internet. Sedangkan mereka di bandar kini hanya dapat boleh berbincang berkenaan dasar dan juga hanya polisi. Selain daripada itu, saya ingin juga menyampaikan sedikit keperluan pembangunan di kawasan saya. Saya ingin mendapat perhatian Yang Berhormat Menteri Kesihatan berkenaan tentang status klinik kesihatan Pupuk yang tanahnya telah dibeli dan telah dijanjikan dilaksanakan dalam rolling keempat rancangan Malaysia ke-11 tetapi telah dibatal pada kerajaan yang lepas. Selain daripada itu, bagi Kementerian Dalam Negeri, saya berharap agar dapat dinaikkan taraf Balai Polis Daerah Berkenu dengan menambah pegawai dan juga mewujudkan unit narkotik di kawasan luar bandar. Selain daripada itu juga, saya ingin memohon agar pihak agensi anti dadah kebangsaan daerah Miri dapat dibekalkan van untuk membuat operasi-operasi kerana selama ini saya banyak membantu AADK untuk menangkap penagih dadah terutamanya di kawasan luar bandar. Dan juga pasca COVID-19 ini saya ingin menegaskan kepada kerajaan, walaupun kita menumpukan kepada ekonomi, saya ingin kerajaan melihat agar masalah penagihan dadah ini dijadikan musuh utama negara. Saya dengan ini yang di-Pertua menyokong titah diraja. Sekian, terima kasih.